A tersebut. Dia punya percentage semua sama. Yang membezakan gaji akhir dan tempoh perkhidmatan kita. Maksimum 30 tahun. Contoh kita berkhidmat 30 tahun, 30 tahun je dikira. Okay, tuan-tuan? Okay, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh tanya lagi? Okey, saya punya soalan yang pertama. Saya suka merujuk dengan kes Cik Zainal tadi. Kalau kita lihat, dia pernah berkhidmat kontrak dan tetap. So kalau kita lihat dengan SBPA untuk yang program starting 1 Januari 2012, kita boleh keluar kerja dekat luar dan boleh masuk balik dan servis dikira. So bagi kes yang macam ni, so apa dia punya ni yang menyebabkan tak boleh diambil kira? Okey, sebab Encik Zainal tadi tarikh lantikan semula dia pada tahun 2001. Okey, untuk SBPA ni, yang ni contoh dia kes mutu. Kes leave. Okey, sebab kalau dia punya tarikh lantikan semula selepas 1 hari bulan 1 2012, semua tempoh perkhidmatan dia sebelum ni akan diambil kira. Tetapi sebab macam kes Encik Zainal tadi, dia dilantik semula di dalam sektor awam pada 2001 kan. So 2001 sama lah macam kes leave tu. Maksudnya sebelum 1 Januari 2012. So sebab tu dia punya tempoh perkhidmatan tak diambil kira. Sebab masa saja. Sebab dia punya tarikh lantikan. Bukan sebab masa dia. Yelah, tarikh lantikan lah pada tahun 2001. Sekiranya situasi dia berbeza Kalau Encik Zainal tadi, dia berkhidmat kontrak start tahun 98 sehingga 1 Januari 2012 dia kontrak. Selepas tu 2 Januari 2012 dia dapat tetap di dalam sektor awam. So maksudnya semua dia punya yang 11 tahun, yang 1980 hingga 1998 tu diambil kira. Sebab dia punya kes, dia punya tarikh lantikan semula ke dalam sektor awam dia sebelum 2012. Okey, seterusnya adalah berkenaan dengan prospek. Macam mana dengan masa depan orang-orang yang sebelum ni sudah ada PTK? Adakah PTK itu diambil kira untuk dalam prospek punya ni selepas daripada ni? Okey, seperti yang kita sedia maklumlah, untuk yang prospek ni dia belum menerangkan lagi sebenarnya cara macam mana penilaian secara detail tu, dia belum menerangkan sepenuhnya lagi. So pada dasarnya dia kata PTK dihapuskan dan digantikan dengan prospek. So untuk menerangkan secara detail, sebab masa JPA terangkan kepada kita pun dia tak terangkan secara detail lagi berkaitan dengan prospek ini. So saya tak pasti sama ada yang PTK, yang mana-mana pegawai ataupun staf yang dah ambil PTK sebelum ni, dia punya faedah PTK macam anjakan gaji dan juga kenaikan pangkat tu boleh menggunakan keputusan PTK ataupun tidak. So selepas surat perkeliling perkhidmatan berkaitan prospek keluar, sebab JPA dah beritahu kita bahawa untuk SBPA ni dia akan mengeluarkan 5 perkeliling perkhidmatan dan 13 surat perkeliling perkhidmatan yang berkaitan, yang menerangkan secara detail berkaitan dengan sistem SBPA ni. So buat masa ni details ni tu dia masih belum menerangkan lagi. So kita kena tunggulah sama ada keputusan PTK tu boleh digunakan untuk kenaikan gaji ke ataupun kenaikan pangkat ataupun tidak. Okey, seterusnya berkenaan dengan seniority. Kalau kita lihat dengan adanya skim gaji sebaris ni, kita lihat kadang-kadang ada, kalau contoh tadi gaji PT tu mula-mula 800 lebih, so dia akan terus jump kepada 900 lebih. So kemungkinan orang tu daripada bawah dulu sehingga kerabat, mungkin dia punya servis dah lebih 10 tahun ke beberapa tahun, sehinggalah mungkin orang yang level sama masuk,
dia akan jadi sama level dengan yang baru. Even yang ini dah ada expertise more than 10 years berbanding dengan ni. So macam mana SBPA melihat benda ni untuk seniority tu, dia ambil kira ataupun tidak? Sebab kadang-kadang ada yang kita tengok dia baru kerja ni, tengok gaji dia dah lebih kurang sama lah, in term of gaji lah, tapi seniority tu letak kat mana? Contoh Sisi dengan Sisi ialah Sisi seperti yang kita tahu, kita ada KUP 22 kan, dengan Sisi tu grade hakiki dia 22. Okey, seniority dia kita hanya berdasarkan kepada tempoh perkhidmatan dia. So maksudnya kalau sebelum ni dia dah naik pangkat lama, so kita di peringkat kita yang tahu tarikh lantikan, tarikh pengesahan jawatan. So itulah yang kiranya apa, dari segi gaji memang kita tak nampak sangat, sebab kalau ikutkan gaji dia lebih kurang sama kan. Cuma bidang kuasa pegawai tu kita akan nampak lebih. Kalau macam Sisi yang grade hakiki yang dah lama dan juga yang baru dinaikkan. Untuk peluang kenaikan pangkat yang berikutnya, adakah mengambil kira ataupun tidak? Okey, sebenarnya yang untuk kenaikan pangkat ni, seperti yang saya cakap tadi PTK akan menggantikan prospek, di mana dalam prospek ni pegawai sumber manusia akan membuat satu senarai nama mengikut seniority. So contoh, kalau untuk satu skim perkhidmatan tu, contoh di grade N22, grade kenaikan pangkat, ada 20 kekosongan. Kemudian kita buat iklan dan bahagian sumber manusia perlu mengenal pasti mana-mana pegawai ataupun kaki tangan mengikut seniority. Kemudian 20 orang yang dicalonkan tu akan dimasukkan ke dalam prospek. 20 orang yang dalam prospek tu yang akan dinaikkan pangkat untuk mengisi kekosongan tu, kekosongan yang ada tu lah. So kiranya panel pembangunan prospek tu perlu berperanan lah kiranya, sebab nanti mereka yang akan menyusun pegawai-pegawai mengikut seniority dan akan terus dimasukkan dalam prospek untuk kenaikan pangkat. Prinsip dia basically macam tu secara dasar. Cuma secara detail tu kita tak pasti macam mana. Cuma macam tu lah kira cara macam mana prospek tu dibuat. Bahagian semua manusia akan mencalonkan nama-nama pegawai mengikut seniority, yang paling senior dan yang paling junior lah. So mengikut kekosongan dalam senarai itu, dia akan masukkan mana-mana yang paling senior kepada yang paling senior. Contoh kekosongan ada 20, tetapi yang menjawat jawatan di grade lantikan tu ada 40 orang. So 20 orang yang pertama mengikut seniority akan dimasukkan dalam prospek untuk dinilai untuk kenaikan pangkat dia. Okey, seterusnya, sorry banyak sikit. Dimaklumkan untuk hari ini adalah hari terakhir untuk memilih SBPA ni kan. Dia option 60 tahun tu. Okey. Bagaimana dengan status orang yang cuti tanpa gaji tu? Adakah dia akan dilanjutkan ke apa ke? Sebab mungkin kemungkinan dia tak tahu, kita tak tahulah. Okey. Ni dia kena hantar juga by today. Okey, secara dasarnya memang by today kena serahkan. Okey, itu sebenarnya tugas pegawai di bahagian sumber manusia lah, untuk mencari pegawai-pegawai yang sedang bercuti belajar ke ataupun yang bergaji penuh ataupun cuti tanpa gaji ni. So saya minta pihak sumber manusia di MPKJ untuk carilah pegawai-pegawai yang sedang bercuti ni. Tetapi kalau contoh ada kes di mana pegawai tu memang tak dapat dikenal pasti, contoh dia pergi ke luar negara, start daripada tarikh option dikeluarkan pada 15 Disember tu. So tempoh dia tu selepas dia balik, once dia balik, so pegawai sumber manusia perlu menyerahkan borang option kepada dia dan dia boleh sign. So tak ada masalah lah. Okey, seterusnya adalah berkenaan dengan penilaian 360 degree.
Penilaian ni juga sebenarnya yang akan terpakai kepada exit policy, kan, yang markah dia below than 60. So penilaian ini juga yang akan menentukan pergerakan gaji tahunan. Betul?